Dinasti Ming adalah salah satu dinasti yang besar di antara beberapa dinasti yang memerintah di China. Dinasti Ming ditakbir oleh maharaja-maharajanya dari tahun 1368 hingga 1644. Maharaja Zhu Yuanchang merupakan maharaja awal Ming yang menaiki tahta pada tahun 1368. Ibu kota Nanjing adalah pusat pentadbiran Cina yang diasaskan oleh Maharaja Zhu Yuanchang. Kemudian, ibu kota dinasti Ming berpindah ke ibu kota Beijing pada tahun 1421 selepas putera baginda Maharaja Zuli menaiki tahta. Zaman dinasti Ming adalah era kemunculan fenomena baru tentang zaman moden dalam sejarah dan peradaban Cina. Dengan karakteristik yang dimilikinya, dinasti Ming telah berhasil merebut perhatian dunia baik pada zamannya maupun pada masa kini. Walaupun ratusan tahun berlalu, namun dinasti Ming tetap menjadi ristaan dalam sejarah Cina. Ini dapat dibuktikan adanya kesan-kesan peninggalan zaman pemerintahan dinasti Ming yang masih dapat kita lihat hingga sekarang, sama ada di ibu kota Beijing maupun Nanjing. Beijing merupakan ibu kota dan pusat pentadbiran dinasti Ming setelah perpindahan dari ibu kota Nanjing pada awal abad ke-15 Masehi. Maharaja-maharaja Ming yang memerintah di ibu kota ini dimakamkan di sini dengan jumlah 13 permakaman. Sekarang kita berada di makam perkuburan Ming Tom yang terletak di daerah Changpang, kira-kira 50 km daripada Beijing. Makam ini adalah makam perkuburan 13 maharaja yang memerintah Ming dinasti. Tapak ini terletak 50 km dari Beijing. Makam-makam tersegam indah dan ini menunjukkan kebesaran dan kekuasaan maharaja-maharaja Ming yang bukan sahaja semasa hidup mereka, tetapi juga diperlihatkan sesudah kemangkatan mereka. Kita pada masa ini berada di luar kawasan perkuburan Ming, iaitu gate dipanggil pintu hadapan atau gate menuju ke perkuburan Ming. Dan kalau kata lihat di sini terdapat beberapa struktur tinggalan daripada pagar gate itu. Ini kita lihat ialah dipanggil lapik tiang ataupun pilar base. Dan kegunaan pilar base ini ialah untuk tiang untuk sebut atap bagi bagian gate ini. Dan kalau kita lihat bentuk pilar base ini, ia seakan-akan sama yang kita temui di Kota Batu, yang mana kita telah menggali di satu site dipanggil KB1, di mana kita juga menemui struktur yang sama seperti ini. Dan kegunaannya ialah untuk support pilar ataupun untuk lapik tiang. Dan kalau kita lihat di sini terdapat 4 pilar bahagian depan, 2 bahagian tengah dan 4 bahagian belakang. Artinya bangunan ini mempunyai tiang-tiang dan atap ya.
dan ini digunakan sebagai gate bagian depan dan untuk ke belakang ke perkuburan kompleks pemakaman. Makam yang paling besar di antara makam-makam ini ialah makam Changling, iaitu makam Maharaja Yonglo atau juga dikenali sebagai Maharaja Judi yang memerintah pada tahun 1403 hingga 1424. Baginda pernah memerintah di Nanjing dan pada tahun 1408 Baginda menjadi tetamu kepada Sultan Abdul Majid. Makam ini berukuran 1956 meter persegi dan terdapat 32 tiang-tiang berukuran besar dan sehingga 14 meter tinggi. Terdapat beberapa ruang istana dan yang tercantik ialah ruang Ling En dengan keluasan 1956 meter persegi. Apa yang menariknya ni yang telah kita lihat, kuburan ni sama macam yang terdapat di makam Sultan Bukir. Ia punya tingkat-tingkatnya pun sama dan bungkiran yang di bawah itu macam air mulih itu pun sama. Dan ukiran-ukiran ini pun yang katanya bunga-bunga macam mana, bunga menjalar ini pun sama macam bunga katani. Yang persoalannya apakah mungkin makam Sultan Bukir dikatakan dibina ditolong oleh orang-orang Jawa. Mungkinkah apakah ada terlibat orang Cina juga dalam pembinaan makam Bukir atau dengan melihat persamaan persamaan batu ini. Mungkin orang Cina diikut daripada tinggal di Cina tu dia apply ke makam Sultan Bukir. Mungkin juga sebab persamaan ni jelas kalau kita lihat tu terdapat sama tu. Sama. Tingkat-tingkatnya tu sama. Selain makam Maharaja Yonglo, terdapat lagi satu makam yang dibuka kepada orang ramai, ialah makam Dingling, iaitu Maharaja Zhu Yijun atau juga dikenali sebagai makam Wan Li yang memerintah pada tahun 1573 hingga 1620. Beliau merupakan Maharaja Ming yang ke-13. Makam ini terletak di bawah tanah dengan kedalaman 27 meter. Jadi ini dia platform. Jadi tempatnya ada Platform. Misal takut ketahui resianya tu. Resianya tu barangan ni macam. Ini mungkin baru ni. Macam bekalannya mana? Bakalan. Bakalan serapan jalannya mana? One day, ini one link. Orang one link. Ini adalah makam Wan Li, Maharaja Wan Li yang telah digali makam kuburannya, di mana terdapat peninggalan harta peninggalan Maharaja Wan Li semasa bersama dua pemaisuri Maharaja tersebut. Istana bawah tanah ini pada keseluruhannya dibina dari batu dan mempunyai 5 ruang. Ruang tengah merupakan ruang utama dan menempatkan 3 buah makam, iaitu makam Maharaja dan makam 2 orang Maharani. Beritahu yang di bawah tu ada istana bawah tanah. Ada tu dikorek lah. Digali. Daripada tu arkeologis menggali lah. Kalau tak kejumpaan underground palace tu.
Istana ini ialah tempat bersemayam 3 maharaja awal dinasti Ming, iaitu Maharaja Hong Ho atau juga dikenali sebagai Maharaja Taizu yang memerintah pada tahun 1368 hingga 1398. Maharaja Zhou Yunhui atau juga dikenali sebagai Maharaja Gongmin yang memerintah 1399 hingga 1402 dan Maharaja Yonglo atau juga dikenali sebagai Maharaja Judi yang memerintah pada tahun 1403 hingga 1424. Sekarang kita berada di istana, bekas istana Maharaja Ming yang memerintah selama 54 tahun. 2 maharaja memerintah di sini yang terletak di kawasan Nanjing ini. Contoh bangunan ini lebih mirip sama yang ada di Forbidden City. Kita masuk ke dalam untuk menyaksikan lebih dalam bentuk istana itu. Kita ni boleh bandingkan dengan di Imperial Palace. Forbidden City. Sama. Dia punya structure sama, tapi ingatnya bentuknya yang kecil sedikit, ada ambil sedikit. Tapi yang di Imperial, yang Forbidden City lebih besar kan. So apa yang mengikut konsepannya, structure awal, sedemikian awalannya. Tapi ditransfernya ke Beijing dengan lebih besar lah. Dan kalau kata dunia sama bentuk. Bahan-bahan binaan menggunakan kayu kapur. Bumbung dicat warna-warni dan didukung oleh 16 tiang kayu kapur. Mungkin kayu-kayu ini diperolehi dari Brunei kerana kayu kapur dari Brunei adalah yang terbaik dan bermutu tinggi. Penggunaan kayu Brunei tidak menghairankan kerana ianya pernah terjadi seawal zaman dinasti Tang. Kalau kita lihat di Forbidden pasar kan. Tapi sama kan lebih sama dengan punya Chinese style punya kan. Punya garden. Tapi wall-nya, kita ni akan melihat wall-nya. Dan the longest wall dibina oleh Ming. Nanti wall-nya paling panjang lah yang wall. Istana ini digunakan selama 54 tahun dan pada tahun 1421, ibu kota China berpindah dari Nanjing ke Beijing. Dan sejak itu, istana ini tidak lagi menjadi kediaman rasmi pemerintahan Ming. Pasarnya dia. Bangunannya ini pasarnya. Tapi tinggal lagi ada. Hancur sudah strukturnya. Cuma tinggal pillar base. Artinya bangunan itu dibuat dari kayu lah. Kalau batu kayu. Kalau batu masih mungkin ada lagi ya. Structure yang tinggal. Kita ni boleh imagine persamaannya di Kota Batu. Persamaannya. Di Kota Batu. Tapi di Kota Batu lebih kecil lah. Dia punya artinya tiangnya, tapi konsepnya sama. Dan kita bentuk-bentuk pillar base ini di Kota Batu samanya. Sama ya. Mungkin dulu tidak ada foundation dibuat kan. Dulu foundation, asal ni foundation pakai di bawah kan, simen. Dulu tidak ada foundation atau sistem foundation itu tidak ada. Pakai sistem mana lah. Kita ni boleh lihat dari pasar kan. Pillar besar. Tiang tu. Tapi anda tahu ni batu dari mana? Batu somewhere dekat. Kadang-kadang jauh ni, Mr. Beratus batu dari sini. Lama aja membina. 200 lebar abu digunakan. Kita ni ke sana kan. Konsepnya itu sama dari sinilah dulu. Mungkinlah di sini dan juga Masjid Atta, Sultan Majid Hasan diterima. Dan dia diberi penghormatan kan. Ya, dan masa di masa state banquet diadakan untuknya. Dari sini. Maharaja itu mengucapkan berbesar hati. Sultan Majid Hasan is the first sultan yang sanggup datang ke China untuk minta pengiterapan itu. Sesuatu yang menarik mengenai istana ini ialah kunjungan Sultan Abdul Majid
pada tahun 1408 dan di sini telah berlangsungnya pelbagai upacara rasmi bagi menyambut dan mengalu-alukan keberangkatan baginda, permaisuri dan rombongan. Salah satu belairung istana ini dikatakan tempat berlangsungnya perjumpaan di antara Maharaja Judi dan Sultan Abdul Majid dalam membincangkan pelbagai isu dua hala. Di lain-lain balairong juga berlangsung majlis santap dan majlis pemberian hadiah. Makam ini dikenali sebagai Makam Ming Zioling, tempat bersemadinya Maharaja pertama Ming, iaitu Maharaja Hongwu atau Maharaja Zhu Yuanchang yang memerintah pada tahun 1328 hingga 1398 dan permaisuri baginda Empress Ma. Makam ini terletak di selatan kaki Gunung Pepel dan di timur ibu kota Nanjing. Makam ini dibina pada tahun 1381 dan siap pada tahun 1405 dengan menelan belanja yang besar. Pembinaan makam ini melibatkan kira-kira 100,000 tenaga buruh dan diawasi oleh kira-kira 5,000 tentera. Baginda mempunyai hubungan dengan Brunei. Pada tahun 1370, Maharaja Zhu Yuanchang mengutus 2 orang utusan ke Brunei dan pada tahun 1371 Brunei menghantar utusan rasmi ke Nanjing dan menghadap baginda dengan membawa warkah dari Sultan Brunei dan mempersembahkan pelbagai hadiah hasil-hasil Brunei. Pada tahun 2003, makam ini telah diwartakan oleh UNESCO di bawah tapak warisan kebudayaan dunia. Sekarang kita berada di Great Wall ataupun tembok besar yang juga dikenali sebagai tembok besar Bandaraya Nanjing, iaitu dibina pada tahun 1368 semasa pemerintahan Maharaja Zhu. Kita akan ke dalam untuk menyaksikan tembok besar ini. Kota pagar dinasti Ming atau Ming Dynasty Gate ialah kota pertahanan untuk mengawal ibu kota ini dari serangan pihak musuh. Ianya dibina pada pemerintahan Maharaja Ming yang pertama, iaitu Maharaja Zhu Yuanchang. Tembok ini memakan masa 21 tahun untuk disiapkan, yang melibatkan 200,000 tenaga kerja untuk membawa 7 juta meter padu tanah. Ianya juga menggunakan pelbagai jenis batu dan untuk fondisi, iaitu batu granit dan batu kapur.
Dan ini merupakan terowong utama bagi tembok ini. Dan melalui terowong utama ini orang boleh keluar masuk, tentera-tentera boleh keluar masuk melalui yang dihubungkan dengan jalan utama menuju ke ibu kota Nanjing ini. Dan di kiri kanan terowong utama ini terdapat lagi terowong kecil. Ada pintu, kalau kita lihat di kiri kanan ada pintu kecil untuk menghala ke terowong-terowong kecil. Dinding kota yang tebal diperbuat daripada bata-bata yang disusun berlapis-lapis menggunakan batu gravel dan tanah kuning. Kota ini berukuran 33,676 km bulatan dan kini cuma 21,35 km yang masih tinggal. Apa yang menarik di tembok besar Ming ini, tersimpan sebuah museum yang mempamerkan jenis-jenis batu bata yang digunakan untuk membina tembok ini. Lebih bilion batu bata dihasilkan semasa pembinaan tembok ini yang ditempah dari beberapa kilang pembuat batu bata di seluruh China dengan bentuk dan saiz yang sama. Setiap batu bata yang dihasilkan akan dicetak dengan nama pembuatnya. Kota ini lambang kekukuhan pertahanan dinasti awal Ming yang membuatkan Nanjing sebagai ibu kota yang aman dan damai. Ini menggalakkan kunjungan utusan-utusan dari luar negara termasuk dari Brunei. Kita sekarang berada di puncak atas Ming Wall, di mana kita akan dapat menyaksikan panorama bandaraya Nanjing yang penuh dengan bangunan di belakang sekarang ni. Ming Wall ini sepanjang 30 km panjang. Kita akan dapat melihat 30 km panjang Ming Wall ini. Ya, kota ini telah menutup bandaraya Nanjing sebagai kota pertahanan. Tamadun Cina mempunyai ciri-ciri yang tersendiri dan agak unik serta kaya dengan penciptaan dan penemuan sains. Ia banyak memberi sumbangan dalam bidang sains dan teknologi dunia. Hasil kerjasama dan hubungan antara tamadun dan sikap keterbukaan terhadap tamadun lain membawa keagungan kepada tamadun Cina. Kita ikuti lagi episod akan datang mengenai dengan kehebatan tamadun Cina yang telah mengubah negara itu menjadi sebuah negara yang membangun dan berkembang.